Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar, murid-murid Dua Kreatif? Semoga berada dalam keadaan sihat dan insya-Allah yang sentiasa dipayungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam kelas pendidikan Islam hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari satu tajuk dalam bidang adab, iaitu perkenankan doaku. Jadi sebelum kita tengok lebih lanjut lagi, mari sama-sama kita baca dulu dialog seseorang sahabat kita sedang berdoa. Ya Allah, rahmatilah kami, ibu bapa dan guru-guru kami. Kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, amalan yang terima dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, baiklah. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan doa. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan doa? Ya, doa bermaksud perbuatan hamba memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tu hamba? Hamba tu kita lah. Kita ni makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memohon sesuatu kepada Khalik, iaitu pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah, kenapa kita ni hamba dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kerana kita adalah hamba yang lemah yang memerlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dah mendapat kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Semua makhluk yang ada dekat muka bumi ini semua tak ada kuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah. Jadi kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk, perlu hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam doa juga terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya memberi kesan mendalam pada hati dan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Okey, kenapa kita perlu ataupun dituntut untuk berdoa? Ini pun telah termaktub di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksudnya Tuhanmu telah berkata, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan. Dan doa ini bukan satu benda-benda yang biasa-biasa, tapi satu benda yang Allah tak ada tuntut pada kita untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berdoa ada adab-adabnya, ada tata caranya yang perlu kita ikuti supaya doa kita insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita berdoa niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita perlulah digalakkan untuk berwuduk ataupun mengambil air sembahyang sebelum kita berdoa. Dan yang ketiga, menghadap kiblat. Dan yang keempat, kita haruslah menadah tangan. Yang lima, menumpukan perhatian pada doa supaya hati kita tidak lalai. Dan yang keenam, memulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah
kita perlu juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke 8, perlu merendahkan suara, jangan tergesa-gesa, jangan terlalu mengharap. Kita perlu mengharap, tapi kita jangan terlalu apa orang kata, inginkan sangat apa yang kita nak tu. Kita jangan kadang kita marah-marah. Kita perlu tawaduk, kita perlu merendahkan suara kita supaya kita meminta ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke 9, berdoa dengan penuh keyakinan. Seterusnya adalah doa dibaca dengan tenang dan tertib, dan mengucap amin selepas berdoa, dan letakkan keyakinan kepada Allah SWT supaya doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lupa juga kita perlulah meminta ampun kepada orang yang pernah kita sakiti, seperti ibu bapa kita, orang yang lebih tua, kawan-kawan kita, supaya apa? Sebab ini adalah salah satu cara untuk doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapakah kepentingan apakah kepentingan mengamalkan adab berdoa ini? Yang pertama adalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan permintaan. Ini Allah Taala akan menerima doa daripada hamba-Nya. Yang kedua, memupuk pribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri. Kita dituntut menjaga kebersihan diri ketika berdoa. Dan bahagian ketiga adalah membentuk sikap berusaha dengan bersungguh-sungguh. Di samping berdoa, kita harus berusaha dan tidak lalai serta leka. Jadi ini adalah salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita memohon kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi saya nak kita sama-sama baca, kita sama-sama amalkan dan kita hafal. Ini doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maksudnya, ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta jauhkan kami daripada azab api neraka. Doa ini terkandung di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 201. Jadi insya-Allah apa yang kita pun alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini memberi manfaat kepada semua. Apa yang baik adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk tu atas kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita, suka saya untuk ingatkan diri saya dan anda semua. Pertama, kita jaga solat. Kita cuba solat di awal waktu. Yang kedua, kita banyakkan membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, walaupun satu hari satu muka. Dan yang ketiga, kita perlulah berbuat amal soleh sebanyak mungkin, membuat kebaikan kepada siapa? Pada orang yang lebih tua, kepada adik-beradik kita dan semua makhluk Allah. Jadi jazakallahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.